Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah pada pagi ini dapat kita bersama-sama lagi untuk kita teruskan pengajian kita berkaitan dengan kitab kita, iaitu kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yang mana kita menggunakan kitab Kifayatul Akhyar, tapi saya perluaskan juga dengan kitab Al-Mu'tamad dalam fiqh mazhab Imam Syafi'i supaya ada gabungan di antara dua tu. Last kali perbincangan kita berkaitan dengan fiqh mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, iaitu berkaitan dengan imam dan makmum, berkaitan dengan masalah kita kata imam dan makmum. Kita dah ambil dah syarat-syarat ikutan dan kaifiahnya. Yang pertama kita dah sebutkan imam mesti berada di hadapan, kedudukan imam dan makmum. Dan kemudian ya tuan-tuan rahmati Allah, kita dah ambil syarat yang kedua, mengetahui perpindahan imam. Dan termasuk Allah pada syarat yang ketiga pun kita dah bincangkan, ketiga iaitu berhimpun dan tidak ada pemisahan tempat yang besar. Ini isu-isu yang kita dah bincangkan, bagaimana macam kita ni kita ada yang dalam, kita ada luar. Kita dah bincangkan sebelum ni, perlu ke masa nak semayang fardu ada jemaah keluar pintu kena buka. Kita dah bincang sebelum ni, kalau tuan-tuan ingat ya kan. Dan kita sebutkan tak perlu dibuka pintu-pintu tu untuk nak menyatakan bersambungnya saf dan sebagainya, kerana masih lagi dianggap dalam masjid menghormati Allah Subhanahu wa taala, dan sah hukumnya salat berjamaah tadi, walaupun dipisahkan dengan dinding tetapi masih lagi dalam bangunan. Itu kita dah bincang sebelum ni, dan kita nak sambung menghormati Allah pada pagi ini syarat yang keempat, iaitu niat. Niat menghormati Allah Subhanahu wa taala dalam solat berjamaah ni, untuk makmum sah ikut imam, wajib ke atasnya niat sebagai makmum. Itu bagi makmum lah. Kalau dia tak niat sebagai makmum untuk ikut imam, maka salatnya sah, tetapi tidak dikira berjamaah. Dia dikira salat individu ataupun salat munfarid. Jadi dia dapatlah pahala, dia sah, sembahyang dia sah lah. Tapi dia tidak dapat pahala sembahyang berjamaah, yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah tafdhulu salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih baik 27 darajat berbanding dengan salat seorang di. Jadi bila dia semayang berjamaah, tapi dia tak niat ikut imam, dia semayang, dia gerak ikut sama dengan imam, cuma dia tak niat ikut imam, maka dia tidak dapat pahala berjamaah. Kerana apa? Sebab dia tak niat ikut imam. Itu kena faham baik-baik tu ya, mesti ke niat makmuman, ataupun kalau tak baca tak niatkan sebagai, disebut dalam bahasa Melayu pun tak ada masalah dalam hatinya, ikut imam, tak ikut imam. Itu istilah dalam bahasa Melayu, kita kata ikut imam. Baik. Kemudian macam Allah Subhanahu wa taala, sebab di situ berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap seorang itu bila nak melakukan amalan mestilah disertakan dengan niat. Perlu disertakan dengan niat, dan orang itu akan diberi ganjaran berdasarkan niatnya.
Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, sekiranya meninggalkan niat dan mengikut pada jenis-jenis perbuatan, lalu rukuk bersamanya atau sujud umpamanya diikut setelah menunggu lama menurut adat, maka boleh batal salatnya. Sekiranya, faham baik ayat ni, sekiranya meninggalkan niat dan mengikut pada jenis-jenis perbuatan, lalu rukuk bersama dengan imam atau sujud bersama dengan imam setelah menunggu lama menurut adat, maka batal salatnya. Adapun jika terjadi ikutan secara bersamaan tanpa disengaja atau menunggu imam tanpa lama menurut adat, maka tidak batal salatnya. Let's say kita kata ini dia semayang, bilanya batalnya tadi, jika batal salat dia tadi apabila dia menunggu lama. Dia kerana dia nak follow imam tu, dia tak ada buat apa-apa. Dia duduk diam je. Dia tak niat imam, dia tak niat ikut imam. Dia duduk belakang, tapi perbuatannya follow imam. Dia tak ada buat apa, dia berdiri saja, duduk saja, berdiri saja. Lepas Fatihah dia pun diam sebab bacaan imam tu panjang. Bacaan imam panjang. Maka di situ akan menyebabkan salatnya batal. Dengan alasan Allah Subhanahu wa taala, dia diam ataupun dia lama menunggu. Lama menunggu tanpa buat apa-apa, senyap je. Ini bahaya pula bagi orang yang tak niat mengikut imam ketika salat. Jika dia semayang, dia konon-konon nak dipanggil jamak suri, ataupun dia nak panggil kita kata seolah-olah macam ikut imam. Tak. Tapi sebenarnya dia tak niat ikut imam. Bila dia tak niat ikut imam, dia tunggu imam. Tak. Dia tunggu je imam tu rukuk, baru dia rukuk. Imam tu yang i'tidal, baru i'tidal. Imam sujud, dia sujud. Tapi dia terlupa, kalau dia tunggu itu lebih daripada, dia panggil lebih daripada hukum adat. Maknanya bila hukum adat ni, adat mengatakan tunggu tu lama tak? Katakan. Kalau kata dia tunggu, misalnya katalah dia tak buat apa-apa dalam salat dia. Dia hanya dengar bacaan imam sedangkan dia tak ikut imam. Dia dengar aja imam baca surah panjang sampai 2 page ke 3 page, tu lama dah. Macam contohnya solat Jumaat, solat subuh pagi Jumaat. Baca imam baca surah sajadah panjang 3 page. Rupanya dia tak niat ikut imam. Ada. Tapi dia nak dengar bacaan imam. Ada. Ketika itu tempoh masa tu, hukum adat lama tak lama? Kalau hukum adat tu lama, dalam dia mengikut imam sedang dia tidak berniat ikut imam, salatnya batal. Ya. Itu kesilapan dia. Itu kesilapan dia. Dia tak boleh, dia boleh ikut imam walaupun dia tak niat ikut imam, dengan arti kata bersamaan. Maknanya tidak lama menunggu. Macam salat zuhur kan, cepat sikit kan. Okay, kalau dia kata dia tak niat ikut imam, dia duduk dalam jemaah tapi dia tak niat ikut imam, so perbuatan itu tidak lama menunggu. Hukum adatnya tidak lama. Jadi sah salat dia, tak ada masalah. Tapi ini isu bila salat imam tadi panjang, lama. Surah yang imam baca tu surah panjang. Saya contohkan tadi hari Jumaat. Pagi Jumaat, imam baca surah Sajadah. Imam baca surah Sajadah, rakaat pertama dia dekat 3 page contohnya. Kan? Kalau dia baca surah Sajadah rakaat pertama, rakaat kedua baca surah Al-Insan 2 page. Jadi 3 page ni lama. Nak tunggu imam tu habis, adanya sujud sejadah lagi apa semua. Jadi kita kata lama, ambil masa yang lama. Ini yang menyebabkan salat orang yang tidak berniat ikut imam sedang dia duduk dalam jamaah tadi menyebabkan tidak sah. Alasannya kenapa? Dia disebut kat sini, dia kata menunggu lama menurut adat.
maka batal solatnya. Menunggu lama, tak. Sebab itu kena hati. Tapi kalau tidak lama, dia kita kata biasa je lah, katakan nombor ni tidaklah lama, jadi just ikut imam, salat dia masih sah, cuma dia akan dapat salat seorang di tak. Lama tak lama nak ambil macam mana Ustaz? Hukum adat. Hukum adat balik pada hukum adat ni macam mana? Kalau hukum adat ni tuan-tuan mati Allah, dia apa yang saya belajar dulu, dia kena tanyalah, katakan dalam katalah bacaan surah tadi panjang ke pendek, ada lama ke sekejap. Kalau istilahnya dia dah tanya dia tanya seorang, orang pertama kata pendek je, orang tanya orang kedua pun pendek, orang ketiga pun pendek, maka dia anggap bacaan itu pendek atau tempoh itu pendek. Tapi kalau orang baca surah Sajadah, katakan, cuba tanya orang, lama tak tadi sembahyang? Salat rakaat pertama lama tak? Lama. Rakaat kedua lama. Rakaat tanya orang yang kedua pun dia kata lama. Orang ketiga pun lama. Tapi itu yang disebut hukum adat. Hukum adat. Baik. Makmum pula dia tidak perlu mentayinkan. Dia makmum. Dia niat ikut imam. Siapa nama imam? Dia sebut, dan perlukah dia niat nama imam sekali? Tak perlu. Tak perlu dia niat imam imam sekian, tak perlu. Dia umum sahaja macam Allah Subhanahu Wa Taala. Dia perlu niat secara umum ikut imam. Dan tak perlu sebut ataupun tidak perlu menentukan nama imam itu ataupun sewaktu dengannya. Cukup dengan dia kita kata menentukan kedudukannya tadi mengikut imam. Baik. Adapun ke atas imam tidak wajib untuk berniat menjadi imam. Imam tidak wajib, katakan. Di sini ada khilaf lah, katakan dalam mazhab sendiri, dalam mazhab Syafi'i sendiri ada pandangan mengatakan yang rajih dalam mazhab ataupun yang sahih dalam mazhab, tidak wajiblah ke atas imam dengan tidak disyaratkan bagi sah ikut dia. Kena imam tu juga kena berniat imam. Jadi kalau imam tadi sembahyang, dia tak berniat ikut, dia tak berniat untuk jadi imam, maka sahnya jamaah yang ikut dia. So kalau imam tak niat ikut, imam tak niat berimam, orang kata Ustaz, kalau imam tak niat berimam, adakah salat makmumnya sah? Kita kata sah, tak ada masalah. Dia ada isu lain. Adakah imam tadi akan dapat pahala berjamaah ataupun tidak? Itu ada persoalan yang besar. Kenapa Ustaz sebut benda tu? Sebab imamnya tak berniat jadi imam. Tidak berniat jadi imam. Sedangkan hadis Nabi sebut innamal a'malu binniyat. Jadi di sini ada perbahasan di sisi ulama. Ada kata imam secara automatically dia akan dapat pahala berjamaah walaupun dia tak niat. Kerana tadi dia diikut. Dia diikut. Wallah, itu alasan yang diberi. Ada pandangan mengatakan bahawa tidak, imam kena niat untuk jadi imam bagi membolehkan dia mendapat pahala. Wallahu a'lam. So ada dua pandangan di sini. Dia baru saya nak sebut lepas ni, katakan. Isu yang biasanya berlaku ialah perubahan niat orang yang sembahyang seorang diri lalu diikut. Maka sebab itu kata dalam kitab Mu'tamad ini, dalam fiqh mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dia kata tidak
jika seorang salat secara seorang diri, kemudian datang seorang lain ikut dia di belakang, maka imam boleh berniat jamaah dan imamah semasa dalam salat. Perubahan dia itu adalah dibenarkan, dibolehkan. Jadi kalau kita sembahyang seorang diri, tiba-tiba ada orang belakang ikut. So kalau kita tukarkan kepada untuk kita berniat jadi imam, tidaklah menjadi satu kesalahan. Dia tidak dianggap isu berkaitan dengan berubah niat. Dia tak berubah niat. Berubah niat itu yang membatalkan salat ialah berubah daripada salat kepada salat yang lain. Itu batal. Tapi yang ini tidak ada apa-apa perubahan, hanya menukar status dia sebagai daripada sembahyang seorang diri kepada berjamaah. Berjamaah. Wallahu a'lam. Itu untuk imam untuk imam. Adapun seorang yang munfarid tadilah, misal kata dia sembahyang tadi lupa niat ikut imam, tiba-tiba tengah-tengah baru teringat, boleh tak dia tukar? Itu kata ulama tak boleh, sebab syarat untuk makmum ikut imam, niatnya mesti dibuat daripada awal. Itu beza sikit dia punya situasi di antara imam dengan makmum. Itu beza di antara. Baik. Dan isu berikutnya, tuan-tuan mati Allah, persoalan yang berikutnya salat Jumaat. Tadi saya sebut umum, semua salat fardu. Maknanya kalaulah makmum tadi dia tak niat ikut imam, maka sah bagi salatnya dia sembahyang seorang di ada. Cuma tadi kalau lambat, hukum adat lama, dia diam tanpa melakukan apa-apa, batal sembahyang dia. Tapi kalau dia tak lama menunggu, lebih kurang sama je, kita pergerakannya, katakan sekejap, sah. Tapi dia hanya dapat munfarid. Kecuali solat Jumaat. Solat Jumaat, kalau makmum tadi dia tidak berniat daripada awal, ketika takbiratul ihram dia tak berniat mengikut imam, maka salatnya tidak sah. Kenapa pula Ustaz ni? Sebab syarat untuk solat Jumaat itu mesti dilakukan secara. Boleh tak Jumaat sembahyang individu? Tak boleh. Maka jika makmum hari Jumaat dia tidak berniat mengikut imam, salatnya tidak sah. Ni masuk-masuk aku nak sembahyang Jumaat, Allahu Akbar, nak contoh katakan, tak ada sembahyang, tak ada nak niat ikut imam tu, tak ada, maka salatnya batal. Mana salat Jumaat itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Kerana salat Jumaat tidak ada salat individu. Begitu juga disebut kat sini nama Allah Subhanahu wa taala, kita kata disebut sini tidak wajib ke atas kecuali pada salat Jumaat, maka untuk sahnya disyaratkan bagi imam berniat imamah. Hatta imam pun makna wajib berniat salatnya tadi, salat Jumaat tadi, untuk berniat sebagai imam. Ada. Itu beza salat Jumaat dengan salat fardu yang lain. Ada. Wallahu a'lam. Itu yang dibincangkan. Saya ulas balik apa yang disebut dalam buku Nabi Allah untuk manfaat kita lah. Sebab pentingnya bab niat itu. Jangan silap nyatakan. Baik. Seterusnya Nabi Allah Subhanahu wa taala. Imam sembahyang Zuhur, imam sembahyang Asar, makmum sembahyang Zuhur. Ini selalu berlaku dekat RNR nyatakan. Imam solat Isyak, makmum solat Maghrib. Boleh ke Ustaz?
Imam semayang sunat, makmum solat fardu. Okey. Dalam mazhab Syafi'i rahimallahu taala, ikhtilafun niyyah la yadur. Berbeza niat antara imam dengan makmum tidak beri mudarat. Kita masuk masjid, biasa masjid jarang berlaku. Dekat R&R. Kita sampai ke R&R, kita nampak orang dah selesai semayang. Katalah dia semayang jamak, dah selesai semayang zuhur rakaat. So dia akan bangkit bangun untuk solat asar. Yang berlaku, situasi yang berlaku, datang grup lain buat jemaah yang kedua. Kenapa tak join? Tak boleh. Dia semayang asar. Kami nak semayang zuhur. Ini kesilapan. Ini silap. Sebenarnya tidak ada isu pun dia nak ikut semayang imam tadi. Walaupun imam tadi semayang asar, dia semayang zuhur. Boleh ikut. Tak ada masalah. Tak. Maka sebab itu kata dalam mazhab Syafi'i, tidak disyaratkan kesepakatan dan kesatuan. Antara maknanya niat solat tadi di antara imam dengan makmum dari jenis solat. Fardu ke sunat ke, tidak ada masalah. Harus. Dan ini sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan sahabat yang mana contohnya riwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahawa Ibn Abbas dah semayang dah bersama dengan Nabi, tapi dia balik ke kabilah dia ataupun dia balik ke tempat dia, makcik-makciknya belum solat, lalu dia laksanakan solat fardu, tetapi bagi dia tadi dia niat semayang sunat. Makcik-makciknya tadi solat fardu. Harus. Ada satu ketika dalam hadis yang lain, seorang lambat datang ke masjid, lalu sampai masjid, imam Nabi dengan sahabat dah selesai semayang. Jadi orang ni semayang seorang ni. Nabi kata, man yatasaddaq ala hadha, siapa yang nak bersedekah pada orang ni supaya dia dapat pahala berjamaah. Maka seorang sahabat bangun duduk belakang orang yang semayang seorang diri tadi fardu, bagi membolehkan dia dapat salat berjamaah. Itu dia punya isu ni. Jadi kita kata berbeza solat ketika solat berjamaah tadi adalah tidak tidak ada masalah, harus. Cuma kalau kita semayang 3 rakaat maghrib, dia semayang isyak 2 rakaat qasar, lepas tu kita tambahlah. Lepas dia bagi salam, kita tambah satu lagi rakaat. Kalau sebaliknya, macam Allah Subhanahu wa taala, kita semayang 3 rakaat, dia semayang 4 rakaat, contoh, ataupun dia semayang 2 rakaat isyak sepatutnya, yang imam pula semayang 3. Maka di sini macam Allah Subhanahu wa taala, bila cukup saja 2 rakaat, imma dia boleh mufaraqah ataupun ditunggu tasyahud sehingga habis imam tadi masuk cukup komplit 3 rakaat, dan dia beri salam bersama dengan imam. Dia tengah. Jadi kita kata itu pun boleh berlaku. Kalaulah berlaku. Kalau berlaku, katakan imam semayang 3 rakaat, kita nak semayang isyak qasar. Kita contoh macam mana Ustaz boleh berlaku macam tu? Let's say kita kata kita jenis orang yang tak jamak, kita hanya qasar saja. Orang yang ada dekat R&R tu, dia semayang jamak takhir maghrib dengan isyak. So kita sampai ke R&R, kita nak semayang isyak. Imam yang ada atau jemaah yang ada sedang nak semayang maghrib. Boleh tak ikut imam? Boleh, harus, tak ada masalah. Tetapi kita kata cukup saja 2 rakaat, kita mufaraqah dengan imam. Ataupun macam Allah, kita boleh stay ketika tasyahud tadi, katakan
tasyahud yang bagi itu tasyahud akhir lah. Maka imam tadi lepas tasyahud dia akan naik rakaat yang ketiga, dan kemudiannya selesaikan bila imam tu dah duduk tasyahud akhir, boleh habiskan tasyahudnya dan kemudian bersalam dengan imam. Kenapa itu? Sebab dia niat ikut imam, kata. Cuma beza bilangan rakaat. Ya harus katakan begitu. Wallahu a'lam. Itu situasilah, katakan. Tapi untuk yalah jalan mudah setengah orang main sini-sini ya. Itu yang berlaku. Itu yang berlaku dekat R&R, kata. Sedangkan tidak ada pun masalah. Itu yang berlaku dekat R&R tu, banyaknya jamaah. Ni jemaah ni ada 2-3 jemaah kadang-kadang dekat satu R&R. Masing-masing ada kumpulan masing-masing. Kalau tak ada pun semayang sendiri-sendiri. Ada semayang sendiri-sendiri. Wallahu a'lam. Itu yang berlaku lah. Tapi yang sebenarnya kita masih lagi dituntut berjamaah. Dan bila ditanya kenapa, ada beberapa alasan kenapa tak nak berjamaah. Pertama, nak cepat. Jadi masalah ni, dia katakan semayang berjamaah dekat R&R ni, pak imamnya baca lambat. Pak imamnya baca surah panjang. Musafir ni, Allah, dia tidak digalakkan kita baca surah yang panjang-panjang. Surah kalau musafir baca surah yang pendek. Sebab orang nak cepat. Dia pergi bantai surah Al-A'la, katakan. Salat musafir, katakan, ataupun salat jamak tu, maghrib dengan isyak, dibantainya surah A'la dengan Al-Ghashiyah. Kata, berat kan? Jadi kita kata musafir itu sepatutnya, katakan, imam yang itu yang menyebabkan timbulnya orang tak nak ikut. Dan yang keduanya sebab dia tak tahu walaupun orang tu cepat juga semayang, tapi dia beza niat dia tu. Sebenarnya dalam fiqh tidak ada masalah. Okey, wallahu a'lam. Kalau orang tanya, ustaz, saya lupa semayang subuh pagi tadi, contoh, sedar-sedar semayang hari raya, boleh tak saya ikut semayang hari raya niat solat subuh? Nak contoh, nak itu boleh, tak ada masalah. Doa kunut sunat, hak takbir tu tak payahlah. Takbir 7 kali 5 kali tak payah buat, tapi follow. Ataupun semayang istisqa ke, semayang apa ke, zuhar ke, kan, tak ada masalah. Sebab kaedahnya tadi, ikhtilafun niyah la yadur. Kaedah fiqahnya disebut perbezaan niat tidak beri mudarat. Mana tahu, katakan, raya malam masak ngendangnya, ketupatnya, apa dipanggil yang kemahraban, apa dipanggil, pergi ke rumah baraan. Saya istilah baraan tu tak macam dalam bahasa Arab ni tak kena. Kalau baraan dalam bahasa Arab maknanya jauh. Mungkin tak tahu apa istilahnya. Oh, ni pusing lah. Mungkin katakan. Jauh betul juga kan, katakan. Mungkin ada aspek tu kot, katakan dia panggil baraan. Tak. Wallahu a'lam. Yalah, kadang-kadang sampai pukul 2 pagi lah, katakan. Kot-kot lah, katakan, sampai menyebabkan seorang tu terlepas salat subuh, katakan. Kenapa tak salat subuh? Malam tadi baraan ustaz sampai pukul 2 pagi, katakan. Itu baraan. Wallahu a'lam. Baik. Tentang mati Allah Subhanahu wa taala, itu kita kata sikit kata untuk solat sunat, untuk solat subuh tadi, berkaitan dengan soalan tadi, berkaitan dengan doa kunut. Jika ada ruang untuk dia membaca doa kunut seketika iktidal,
boleh baca doa kunut. Ada ruang. Sebab dia sebut jika makmum solat subuh di belakang orang lain subuh, selain subuh, dia selain maknanya dia sembahyang subuh tapi dia sembahyang belakang orang lain daripada yang sembahyang subuh, maknanya bukan imamnya sembahyang subuh lah, dia sembahyang subuh. Jika dapat melakukan kunut pada rakaat yang kedua apabila imam berdiri seketika lalu kunut, maka ia dianjurkan untuk memperolehi sunat. Dan tidak ada padanya menyalahi imam dan makmum. Dia tidaklah menyalahi imam. Dan harus untuk makmum tadi mufarakah, untuk bagi membolehkan dia membaca doa kunut. Itu pun boleh dikatakan. Tetapi jika dia tidak mufarakah dan tidak kunut bersamanya, macam mana nak buat? Hendaklah dia sujud sahwi pada akhir solatnya secara sendirian. Dia sujud sahwi secara sendirian. Wallahu a'lam. Itu yang dalam fiqh. Baik. Syarat kelima, bersamaan aturan kedua solat. Disyaratkan bagi sahnya ikutan dalam solat berjemaah hendaklah bersamaan salat imamnya dengan makmum dan perbuatan-perbuatan zahir seperti sujud dan rukuk. Jika kedua-duanya berbeza pada bilangan rakaat, maka ia tidak mudaratkan. Jika perbuatan kedua salat berbeza seperti salat fardu dan salat gerhana atau salat fardu dan salat jenazah, maka tidak sah ikutannya. Salatnya tadi hendaklah hampir samalah. Janganlah salat subuh ikut sembahyang orang sembahyang jenazah. Dah memanglah salat jenazah tu tak sama dengan salat fardu. Jadi tak kenalah. Ataupun salat apa yang beza? Salat gerhana. Salat gerhana. Solat gerhana ada 2 kali rukuk satu rakaat. Tak payahlah ikut. Kenapa? Kerana sulit. Kaifiahnya tu jauh beza. Nyatakan 2 kali rukuk. Jadi tak payahlah ngada-ngada nak pergi sembahyang subuh belakang orang sembahyang gerhana. Okey. Sujud mati Allah Subhanahu wa taala, kita kata kat sini, saya selalu dalam kes-kes ni lah orang bertanya berkaitan dengan bab ikut solat berjamaah ni. Alhamdulillah pagi ni dapat sekaligus nak membetulkan ataupun beritahu apa yang sepatutnya kita lakukan. Terlalu banyak isu berkaitan dengan solat berjamaah ni. Wallahu a'lam. Kemudian macam Allah, syarat yang ke-6, menyetujui imam. Disyaratkan bagi sahnya ikutan hendaklah makmum menyetujui imam pada perbuatan-perbuatan salat dan mengikutinya. Maksudnya apa? Bila kita sujud, imam sujud, makmum kena sujud. Jangan imam sujud dia rukuk. Kecuali kita kata, jika kita kata sebelum kita pergi kecuali tadi dalam ayat Allah, syarat disebut dalam kitab ni menyetujui imam. Menyetujui imam tu apa maksudnya? Imam rukuk dia rukuk, imam sujud dia sujud, imam i'tidal. Jangan imam rukuk dia sujud ataupun imam sujud dia rukuk. Kerana itu menyalahi, tidak menyetujui imam. Kes selalu berlaku pada salat subuh pagi Jumaat, yang mana imam sujud, makmum rukuk, seketika sujud tilawah. Di sini tuan-tuan mati Allah, kesilapan itu dilihat jika tidak disengajakan. Jika tidak disengajakan, maka tak sedar, tak perasan, jahil apa semua,
makanya tuan-tuan rahmati Allah, boleh dia turun terus ikut imam. Kalaupun dia dah imam sujud, bangkit bangun, Allahu Akbar, makmum dah rukuk tadi, yang biasanya makmum yang jauh daripada imam dah, dia tak tahu, dia hanya dengar suara makmum rukuk. Lepas tu patutnya bila bangkit daripada rukuk, imam baca sami Allahu liman hamidah. Rupanya dia dah tersilap, dia dah rukuk. Sah tak salatnya? Sah, dikarenakan kejahilan dia tadi. Kecuali tadilah, jika dia dengan sengaja tidak menyetujui imam, itu batal lah salatnya. Wallahu a'lam. Bila kita tak boleh menyetujui imam, jika imam itu sendiri melakukan kesalahan. Imam naik rakaat yang kelima, 4 rakaat, tiba-tiba imam naik rakaat yang kelima. Ini selalu berlaku. Ini selalu berlaku. Imam naik rakaat kelima. Yang makmum ni dia ada 3 kategori, tak silap saya lah. Kalau tak silap saya, pertama, makmum tak perasan, makmum pun tak sedar. Jenis makmum ni dia katakan mungkin apa dia katakan, tidur ke apa, dia imam bangun, dia bangun, imam diikut dia katakan, dia tak tahu pun berapa rakaat ke berapa ke, dia pun tak sedar. Kedua, makmum sedar. Makmum yang sedar ni ada 2 bahagian. Satu, sedar, dia akan ingatkan imam, dia stay kat tempat dia, dia tak ikut. Hak yang kedua, sedar tetapi dia ikut juga imam, sebab dia ingat dia perlu ikut imam walaupun imam tu silap. Jadi tuan-tuan mati Allah, ada 3 situasi. Tuan-tuan yang mana? Yang tak boleh, yang betulnya yang mana? Yang kedua. Makmum kena ingatkan imam dan makmum tak boleh ikut. Tak boleh ikut. Dan jika yang pertama tadi, Ustaz, macam mana Ustaz? Yang tak tahu tadi, kita kata dia dimaafkan atas dasar dia tak tahu. Yang masalah yang ketiga, dia tahu imam salah dan dia ikut, salatnya batal. Jika dia tahu salat makmum. Kenapa dia salah, Ustaz? Sebab dia tahu rakaat itu adalah rakaat yang kelima. Menambah rukun dalam keadaan dia tahu sepatutnya dia tak boleh tambah, tapi dia tambah juga, maka salatnya batal. Dah cukup dah 7 kali pusingan tawaf. Tak ramai orang lah, tambah 1 lagi je lah, alang-alang jadi 8. Apa hukum tawafnya? Batal. Batal bukan makna yang ke-8 tu batal, keseluruhannya batal. Dia kena mula daripada awal balik. Sama juga salat. Tuan-tuan, salat 4 rakaat, tiba tambah yang kelima. Tambah yang kelima dengan sengaja, batal sembahyang keseluruhan. Okey Ustaz, habis Pak Imam macam mana? Pak Imam pula. Tadi makmum, imam ada 2. Pertama, dia tak sengaja, dia ragu. Dia ragulah. Dia ragu. Ragu ni ada 2 keadaan. Ragu, kita kata confirm lah. Kita pun tahu kaedah bila ragu dalam solat, 2 ke 3, dia kena pilih
Dua. Yang paling rendah yang diragukan. So kalau dia kata aku tak ingat lah ustaz, tak ingat imam tadi lupa 4 ke 3 ke 4, so dipilih 3. Harus untuk imam tadi tambah satu lagi rakaat atas dasar keraguan dia. Jadi bila imam dah naik dia berdiri ni, dia ada dua situasi. Itu yang jadi dua situasi tadi. Bila makmum ingatkan subhanallah, imam dengar subhanallah dan imam perasan, dia kena turun. Turun. Settle masalah. Lepas tu selesai dan sujud sahwi. Makmum pun kena sujud sahwi sekali. Jangan kata itu imam yang silap ustaz. Makmum kenapa pula kena buat sujud sahwi? Tak, makmum kena sujud. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Dijadikan imam untuk diikut benda yang betul lah. Kalaulah imam tadi straightforward, maknanya dia tak hiraukan makmum, ada dua keadaan. First, imam tadi masih lagi ragu dan dia tak terima pandangan ataupun teguran makmum. Dia kata imam tu kata dalam hati dia lah, dia tak bagi tahu kat makmum tu. Dalam hatinya yakin dia betul. Ini situasi yang pertama. Imam itu yakin dia dalam situasi yang betul. Maka diteruskan solat. Dia teruskan solat. Bila dia teruskan solat, bagaimana makmum? Tadi makmum tadi 3 tu. 3 keadaan. Okey, saya pergi yang salah satu. Yang duduk makna tak ikut, dia ada 2 keadaan. Dia boleh 2. Satu, first mufaraqah. Dia boleh mufaraqah. Makna dia selesaikan sembahyang sendiri. Habis. Yang kedua dia boleh buat ialah dia tunggu ketika tasyahud sampailah imam tu turun untuk tasyahud, dan ketika itu dia baca tasyahud dan habiskan salat bersama dengan imam. Untuk yang pertama tadi, yang makmum yang pertama tu, yang ikut imam dia pun tak sedar, dia pun tak tahu, makanya tuan-tuan rahmati Allah, dia terus ikutnya imam dalam keadaan dia pun tak ragu. Tetapi yang ketiga tu, itu tak dapat nak tolong dah. Memang kita kata salatnya batal. Apa yang perlu kita kata salatnya dianggap sebagai batal. Tapi macam mana dia nak tahu ustaz salatnya tu batal tak batal? Sedangkan dia masih lagi dalam salat. Dia katakan ketika itu tuan-tuan mati Allah, dia tahu selepas selesai daripada salat tersebut. Dia kena tanyalah Pak Imam tadi ke yang menambah ada. Kalau jawapan Pak Imam tadi dia memang ragu, katakan dia still ragu, katakan dalam masa yang sama makmum tadi, saya yakin ustaz rakaat yang kelima tapi saya follow je. Batal lah. So dia kena ulang balik salat. Dia kena ulang balik salat. So itu situasi. Baik, untuk imam tadi tu, bila imam tadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan dia masih lagi ragu dan dia tidak terima pandangan makmum tadi, maka ketika itu dia boleh teruskan sembahyang, tak ada masalah. Tetapi bila dia meyakini perbuatan ataupun teguran daripada makmum, ketika itu dia kena turun. Serta-merta dia kena turun untuk duduk tasyahud. Untuk duduk tasyahud. Wallahu a'lam.
Rasa kita kata harap jelaslah kat situ nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala syarat yang ketujuh. Tadi menyetujui imam. Yang ketujuh ialah mengikuti imam pula. Ikut imam. Disyaratkan bagi sahnya ikutan hendaklah makmum mengikuti imam pada perbuatan-perbuatan solat, bukan pada bacaan-bacaannya. Dan terhasil ikutan dengan terlambat memulai perbuatan makmum dari perbuatan imam. Dia ni macam ni tuan-tuan mati Allah. Nabi SAW sebut dalam hadis, "Idza kabbara al-imam fakabbir." Idza kabbara al-imam fakabbir. Wa idza raka'a al-imam farka'u. Wa idza sajada al-imam fasjudu. Maksudnya sesungguhnya seorang imam itu dijadikan supaya diikut. Oleh itu apabila dia bertakbir, maka bertakbirlah. Apabila dia rukuk, maka rukuklah. Dan jangan kamu berselisih atasnya. Apabila dia membaca sami Allahu liman hamidah, bacalah Rabbana lakal hamd. Apabila dia sujud, sujudlah. Dan jangan kamu bangkit sebelumnya. Saya selalu melihat keadaan ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana kadang-kadang ada situasi imam sujud dan kita lihat di belakang makmum mendahului imam. Makmum mendahului imam. Imam belum sujud lagi, makmum dah sujud dulu. Imam belum sujud, makmum dah sujud. Sebabnya kerana apa? Kerana saya sebut makmum tadi menamati Allah Subhanahu wa taala, dia base kepada takbir. Base pada takbir. Itu satu. Yang kedua, imamnya imam lama, orang tua. Makmum orang muda. Imam baru separuh nak bangun, orang tua nak bangun lambat. Tapi dah baca Allahu Akbar dulu. Dah. Makmum belakang orang muda, Allahu Akbar, dia dah berdiri dulu. Dia tengok, Pak Imam tak bangun lagi. Pak Imam tak bangun lagi, tuan-tuan. Di sini mati Allah Subhanahu, isu-isu yang selalu berlaku. Nabi SAW mengingatkan dalam hadisnya, "Ama yakhsha alladhina yarfa'u ra'sahum qabla al-imam an yughayyir ra'suhu ra's al-himar." An yughayyir ra'suhu ra's al-himar. Tidakkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam ini takut pada Allah, bahawa Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala himar? Ini berat ni. Tiba-tiba kepala kena bangun-bangun, hihok ke belakang. Dia jangan buat pasal. Nak raya ni tuan-tuan. Sekarang raya kepalanya kepala himar berat. Boleh ke Ustaz macam tu? Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah pernah mengubah manusia jadi khinzir. Allah pernah ubah manusia menjadi, dalam Quran, qiradatan khasiin. Allah pernah ubah manusia menjadi ataupun monyet, ker. Jadi setakat nak ubah kepala menjadi kepala himar, tidak ada masalah pun bagi Allah. Ada. Yang bermasalah kalau kepala kita ditukar tu. Kita sendiri bermasalah. Kenapa? Sebab kita mendahului imam. Ama yakhshal ladzina. Jadi tuan-tuan macam Allah, situasi ni ada. Dia ada kat sini, dia sebut ada empat situasi. Ada.
Pertama, makmum terdahulu. Jika imam bertakbiratul ihram sebelum imam, jika makmum ni bertakbiratul ihram sebelum imam atau bertakbiratul ihram bersama dengan imam, ada kesilapan kat sini. Ini bahaya kalau kita baca terjemahan. Kalau terjemahan baca, memang masalah, katakan. Kalau tak ada ilmu, tak tahu main baca je terjemahan silap, ada terjatuh ke something kan. Tuan ayat ni dalam kitab ni kan, ya tuan, dalam buku terjemahan ni, Fiqh Mu'tamad ni kita suruh beli ni tuan-tuan. Dia sebut jika imam bertakbiratul ihram sebelum imam. Okey, kalau yang bijak sikit, mana ni kata macam mana imam bertakbiratul ihram sebelum imam, ada dua imam ke? Tak, sebenarnya dia silap. Ada sedikit kesilapan. Biasalah mengatakan. Tidak lagi daripada kesilapan tu biasa mengatakan. Yang tak yang tidak ada kesilapan Quran ni. Al-Quran saja. Kalau ada kesilapan ni tu adalah kesalahan pada manusia, bukan kesalahan pada ayat Quran. Ayat Quran kalau bukan daripada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, la wajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau Al-Quran itu bukan daripada Allah, mereka akan dapati banyak kekhilafan berlaku dalam Al-Quran. Itu keistimewaan Al-Quran. Jadi kalau kita jumpa ejaan salah ke dalam Quran, itu bukan silap Al-Quran, silap orang yang mencetak Al-Quran. Sebab itu kita ada KDN, Kementerian Dalam Negeri, yang cop kan mengesahkan Al-Quran itu boleh dipasarkan. Itu beza kita kan. Sebab itu tak dibenarkan menjual ataupun kita kata mengeluarkan Al-Quran tanpa kebenaran daripada Kementerian Dalam Negeri kita kat Malaysia. Sebab tu jangan beli. Kalau tak ada cop KDN, jangan beli. Dan sekarang yang masalahnya dekat dalam phone. Dalam phone pun sekarang mana ada yang phone orang yang ada cop KDN kan, katakan. Kita ingatkan betul mushaf Al-Quran. Dia betul mushaf, tapi ialah orang orientalis boleh je dia ubah. Kita ingat Al-Quran kita pun baca. Rupanya dia ubah dalam tu setengah-setengah ayat tanpa kita sedar. Itu bahaya ni. Allahu a'lam. Dan ingat lagi kalau dekat Madinah, matbak tempat cetakan Al-Quran, kalau ada kesilapan pada ayat Quran yang dicetak, pegawai yang endorsekan Al-Quran tu, mana kualiti dia panggil QA dia, dipecat terus. Dia punya sangat tegas, dia punya inilah. Pernah ada berlaku, katakan. Ada kawan saya balik daripada sama sekali belajar dulu, orang Terengganu. Dia nampak, dia jumpa satu cetakan ada kesilapan. Balik ke Madinah, masa tu balik cuti, balik ke Madinah terus report dekat majma' dia tu, kompleks maklumkanlah kat dia ada kesilapan cetakan. Lepas tu tindakan berikut, Allah A'lam lah macam mana dia buat proses tu. Ada kesilapan. Kadang-kadang ialah manusia cetak tu adalah dia bukan silap apa tuan-tuan. Mungkin masa dia dia safhah tu, dia punya muka surat lari, katakan. Mungkin masa dia jahit tu dia ada double ke, berubah sikit ke, mungkin kesilapan mesin kat situ, wallahu a'lam. Baik. Seterusnya dalam macam Allah Subhanahu wa taala, jika makmum bertakbiratul ihram sebelum imam ataupun bertakbiratul ihram bersama dengan imam, jika makmum bertakbiratul sebelum imam atau bertakbiratul ihram bersama dengan imam, tidak sah salatnya, kerana salat makmum bergantung dengan salatnya imam. Sebelum ianya sah maka ianya tidak sah. Maka hukum ini khusus dengan takbiratul ihram.
maka tidak sah sebelum imam ataupun bersama dengan imam dan wajib ditakhirkannya. Dia tak boleh serentak dengan imam, tak boleh sebelum imam. Takbiratul ihram, dia beza dengan takbir intiqal. Yang dimaksudkan sini ialah takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Dan kita kata begitu juga kalau takbiratul ihram dianggap sebagai kita tahu salatnya tidak sah. Tidak sah. Sebab hadis Nabi SAW, "Idza kabbara al-imam fakabbiru." Apabila imam dah takbir, maka kamu pun lepas tu takbirlah. Di situ ada takhir. Ulama suruh dia kata perkataan hadis tu ada kelewatan, makmum tu perlu lewatkan sikit. Dia tak boleh bersamaan maupun sebelum. Maupun sebelum lagi lah. Sama pun tak boleh, sebelum lagi lah. So kita kata di situ syaratnya makmum tadi dia kena lewatkan sikit takbirnya. Jika makmum mendahului imam dengan rukun fi'li, seperti rukuk sebelum imam ataupun sujud sebelumnya, maka haram mendahuluinya. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, adakah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam tidak takut kepalanya akan digantikan oleh Allah dengan kepala keldai, atau bentuknya ditukar menjadi bentuk keldai, dan wajiblah kembali mengikutinya, kerana yang demikian itu fardu. Jika mana nak kembalikan ni, macam nak kembali macam mana? Mana dia kena bangun balik? Dia kena bangun balik. Kalau kata rukuk, dia rukuk sebelum imam. Jika dia sedar, maka dia kena kembali balik rukun yang sebelum. Kalau dia sujud lebih dahulu, maka dia kena bangun balik lah. Kalau duduk ketika itu dia duduk tasyahud, duduk di antara dua sujud, dia sujud sebelum imam, kalau dia sedar, maka dia kena kembali balik sebelum. Dia kena kembali. Dia tak boleh alang-alang aku sujud, biar sujud je lah terus. Kat situ tengok, jika tidak kembali sehingga imam rukuk dan mendapatinya dalam keadaan rukuk, atau imam sujud dan makmum sujud, kita kata kat sini sebut, saya bacakan lagi sekali, dan kerana yang demikian fardu, jika tidak kembali sehingga imam rukuk dan mendapatinya dalam keadaan rukuk, ataupun imam sujud dan makmum sujud, tidak batal salatnya, sama ada yang demikian dia sengaja, lupa atau jahil. Kerana demikian dipanggil mufarakah yang ringan, katakan. Dipanggil mufarakah yang ringan, tetapi perbuatannya tetap dikatakan haram. Perbuatannya dikatakan haram. Kata kalau diteruskan, adakah batal semayangnya? Disebut dalam kitab Mu'tamad ni bahawa mufarakahnya tadi dikatakan mufarakah yang ringan, walaupun perbuatannya tadi adalah haram. Maka salatnya dianggap tidak batal. Sama ada jika makmum, itu kalau sikit, nyatakan, jika makmum mendahului imam dengan satu rukun penuh, seperti jika rukuk sebelum imam dan bangkit sebelum imam rukuk. Itulah tadi yang beza. Yang tadi tu macam mana Ustaz? Yang tadi ni sikit je, katakan, beza, tak jelas. Ataupun kita kata mendahulu itu tidaklah terlalu jauh, sikit sangat, katakan, maka dianggap tidak batal. Tapi kalau mufarakahnya, kalau kita kata makmum tadi mendahului imam dengan satu rukun penuh,
Seperti seperti makmum rukuk sebelum imam dan bangkit sebelum imam bangkit, ataupun sujud sebelum imam sujud. Jika dia mengetahui haramnya perbuatan tersebut, batal solatnya. Kerana demikian mufarakah yang banyak. Mufarakah yang banyak. Jika dia jahil atau lupa, itu bab lain. Jahil atau lupa tu bab lain. Akan tetapi rakaat itu tidak dikira. Kalau dia jahil dan lupa, dikatakan dianggap tidaklah membatalkan sembahyang, tetapi rakaat itu tidak dikira kerana dia tidak mengikut imam pada kebanyakannya. Jadi kalau dia kita kata salatnya tidak batal, tak. Tapi kalau dia sedar selepas itu sama Allah Subhanahu Wa Taala, dia kena tambahlah lagi satu rakaat. Mana rakaat yang dibuat tadi tidak dikira. Kalau mufarakahnya mufarakah yang banyak, wajib dia mengerjakan satu rakaat lagi setelah imam memberi salam. Demikian juga jika makmum mendahului imam dengan 2 rukun, batallah salatnya jika dia sengaja dan tahu haramnya. Jika dia dilupa atau jahil haramnya tidak batal, maka wajib mengulangi rakaat itu selepas imam memberi salam. Okey. Ada situasi kita tahu makmum boleh melewati imam. Nanti kita akan ambil juga topik ini lepas ni. Dia boleh melewati imam. Melewati imam ini tidak lebih daripada 2 rukun besar. Untuk yang lain, kalau katalah imam sujud yang pertama, makmum sujud yang pertama sama dengan imam, kemudian imam dah duduk di antara sujud dan sujud yang kedua. Okey. So kalau makmum tadi tak follow imam, ketika imam bangkit, dia bangun berdiri, dia masih lagi sujud yang pertama, salatnya kita kata dianggap perbuatan itu normatif Allah Subhanahu Wa Taala, disengajakan. Kalau dia tak tahu, dia kat situ dalam kes ini itu normatif Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang disebutkan, maka batal salatnya jika dia disengajakan dan tahu hukum haramnya. Tapi jika dia lupa atau jahil haramnya tadi, perbuatan tu, maka tidak batal, tetapi rakaat yang dia salat tadi tidak dikira. So dia kena tambah lagi satu rakaat. Dia kena tambah lagi satu rakaat. Bila masanya boleh melewati imam 3 rukun? Jika kita tertinggal Fatihah, ataupun kita melewati imam baca laju Fatihah, habis baca Fatihah Qul Allah senapas. Dia baca Qul Allah senapas. Mana makmum dan baca Fatihah? Jadi untuk Fatihah saja dalam mazhab Syafi'i, dia boleh melewati imam 3 rukun. Which is maksudnya rukuk, i'tidal, sujud. Bila lebih daripada 3, barulah boleh dianggap sebagai batal jika dia tahu hukum. Fatihah saja. Jadi ada pun rukun-rukun yang lain hanya tak boleh lebih daripada 2. Itu yang disebut dalam fiqh Syafi'i. Itu kalau kita kata inilah. Baik. Makmum dan imam bersamaan. Jika makmum bersamaan dengan imam pada perbuatan ataupun perkataan tidak mudarat dan tidak berdosa, kecuali takbiratul ihram. Kecuali takbiratul ihram. Habis perbuatannya dianggap sebagai makruh. Makruh. Takmin. Sama jugalah. Kes membaca takmin ataupun membaca amin sebelum imam, katakan. Tidaklah dianggap sebagai untuk sebelum membaca
amin sebelum imam, dia tidak dianggap sebagai perbuatan rukun. Perbuatan rukun. Cuma ianya dianggap sebagai satu perkara yang hukumnya adalah sunat, dia katakan. Cuma kita kata dalam mazhab Syafi'i, didahulu imam kena baca dahulu, barulah kita baca. Tapi kalaulah makmum mendahului imam pada bacaan amin tadi, tidaklah membatalkan solat. Tidaklah membatalkan solat. Wallahu a'lam. Dia ada beberapa nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan amin tadi. Nabi sebut dalam hadis, Nabi SAW sebut dalam hadis, "Idza ammana al-imam fa aminu." Itu hadis pertama. Apabila imam baca amin, barulah kamu baca amin. Yang kedua, "Idza qala al-imam waladhdallin ghairu maghdubi 'alaihim waladhdallin qulu amin." Jadi dua riwayat hadis. Satu riwayat mengatakan imam baca dulu baru makmum. Satu lagi riwayat imam habis je waladhdallin, qulu, katalah kamu wahai makmum amin. So di sini menjadi perbahasan di sisi ulama. Adakah makmum perlu tunggu imam selesai baca amin baru makmum baca amin, ataupun bagaimana katakan? Sebab tu ada khilaf. Sebab tu ada khilaf. Sebab ada dua riwayat hadis Nabi SAW. Dan benda tu tadi tu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bukanlah menjadi satu kewajib benda yang wajib menyatakan, bukan yang rukun. Baik. Makmum dan imam dia kata dalam kes ini rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kata ada juga di sebab sini dia kata dikecualikan dari hukum bersamaan dua perkara. Pertama, takbiratul ihram. Maka bersamaan pada takbiratul ihram, kita dah sebutkan membatalkan, seperti yang telah disebutkan, kerana dia berniat mengikut imam pada orang yang tidak lagi semayang, belum sah lagi semayang. Itu tadi dah kita dah bincangkan. Yang kedua, ini berkaitan dengan yang Ustaz Nur sebut tadi, kita katakan mengucapkan amin. Dalam kes ini kita katakan mengucapkan amin, maka sunat mengucapkan amin bersama dengan imam seperti yang telah dijelaskan. Ataupun kalau lebih awal diaminkan, tidaklah menjadi perbuatan itu hukumnya haram atau sebagainya, ya katakan. Sebab lagi pun bacaan amin tadi hukumnya adalah sunat. Okey. Kemudian rahmati Allah, tadi saya dah sebutkan berkaitan makmum terlambat juga. Ada juga makmum yang terlambat. Dia ada dua situasi kalau lambat ni. Lambat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau selain daripada Fatihah dan pada Fatihah. Kalau selain daripada Fatihah, kita boleh lewat daripada imam hanya dua rukun, tak boleh lebih daripada dua rukun. Kalau Fatihah kita tak baca, Fatihah lewat sikit, kita terlewat baca Fatihah, kita boleh melewati imam tiga rukun. Itu kena ingat, sentiasa ada dalam kepala. Kalau tak sempat juga Ustaz, tiga rukun tak habis lagi baca Fatihah. Tak tahu lah macam mana dia baca Fatihah, mungkin wallahu a'lam, kan. Lambat juga, tak habis. Wajib dia terus ikut. Maknanya dia rukuk, i'tidal, kemudian sujud. So, apa yang perlu dia buat? Dia kena tambah satu lagi rakaat selepas imam beri salam. Ada situasi yang tanya, Ustaz, kalau daripada awal dia tak sempat baca Fatihah, rakaat pertama tak sempat, rakaat kedua tak sempat, rakaat ketiga, rakaat keempat tak sempat, habis macam mana Ustaz? Dia kena tambah 4 rakaat lagi, jadi 8 tak Ustaz? Sebab mazhab Syafi'i, bacaan Fatihah itu adalah rukun. Adalah rukun. Itu in case kata nak sampai 4 rakaat, kata tak sempat. Jadi tentang mati Allah Subhanahu Wa Taala, saya sebutkan juga, memanglah kita nak baca Fatihah tu, kita kata Fatihah walaupun laju kena raikan, kena jaga juga hukum-hukum tajwidnya dan sebagainya. Jangan laju baca sehingga habis semua dilanggar, ya,
Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Macam yang dalam apa? Waladhdallin habis. Dengar yang jelasnya waladhdallin je katakan. Kesilapan selalu berlaku dekat Fatihah bila kita baca dengan laju ialah bacaan bismillah pada mad arid disukun di ujung setiap ayat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Minimum 2 harakat nak menandakan adanya huruf ya di ujung tu, sebelum akhir. Kalau dibaca bismillahirrahmanirrahim, mana huruf ya nya? Ya nya hilang. Bila ya-nya hilang, tuan-tuan Allah, daripada bacaan kita, kita telah menghilangkan satu huruf daripada ayat tu. Bila menghilangkan satu huruf daripada Al-Quran, daripada bacaan, dengan sengaja, berat. Berat macam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan Allah, ni adalah kalau nak bincangkan lagi kan sampai 8 lebih nanti kita sambunglah kemudian. Kita nak bincang lepas ni masbuk. Masbuk ni pun isu yang besar juga, penuh setengah orang. Besar kan. Sebab masbuk nama Allah Subhanahu. Ustaz, masbuk ni macam mana sebenarnya? Kena baca Fatihah ke tak baca Fatihah ke? Katakan bila nak kena baca Fatihah? Bila tak kena baca Fatihah? Ada semalam orang tanya kemarin. Ustaz, bila saya kata mazhab Syafi'i kena bacalah Fatihah, mazhab lain adalah khilaf. Ustaz, kalau saya nak ikut mazhab lain, jangan. Kenapa tak boleh Ustaz? Sebab saya kata tuan tak tahu mazhab lain tu macam mana. Dah belajar ke belum? Dah tahu ke dia punya ambilan dia apa semua? Kita kata tahu ke secara tafsir, katakan. Kalau tak tahu tak payah. Jangan pandai-pandai, katakan. Kalau dah belajar lain, katakan. Itu kalau tuan dah belajar betul mazhab lain, katakan, then kat situ bab lain, katakan. Tapi sekadar nak main ikut-ikut sebab mudah ke apa ke, tak payah. Ada setengah orang macam tu main ikut. Tak payah baca Fatihah lah, ikut mazhab talfiq, mazhab lain. Alasan talfiq. Tapi nak talfiq pun tuan-tuan Allah, kita kena tahu mazhab tu sendiri macam mana, katakan. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan tanya? Untuk imam harus boleh dia baca. Kalau dia ada orang ikut dia, memang dia tengah semayang sunat, orang makmum ikut dia, dan salat itu yang diikut itu kita katalah salat subuh, maka harus untuk makmum imam yang tadi yang semayang sunat, tapi harus untuk dia menguatkan, menjaharkan bacaan Fatihah dan surah. Wallahu a'lam. Kalau dia slow pun tak baca dengan kuat pun tidaklah menjadi kita kata solatnya batal apa semua. Wallahu a'lam. Okey, lain? Tak ada. Nak pergi pasar katanya. Okey, jadi setakat tu tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala yang sempat saya kongsikan dengan tuan-tuan. Insya-Allah kita jumpa masa lain waktu. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.